sekarang. Okey? Saja je suka-suka. Sebab tajuk ni tajuk yang sangat best. Okey. So sekarang ni kita akan lebih bersemangat nak minta doktor lebih bersemangat share macam-macam jika anda terus menaip N untuk doktor kita rasa terbakar nak bagi banyak info Nutrilite. Okey, type N di sana dan kami melihat anda punya chat yang masuk ni. Okey. So, are you ready guys? Malam ini Studi FC membawakan kepada anda secara langsung Health Talk and Nutritional Medicine bersama Dr. Heliza Abdul Halim dari Kuantan. We welcome Dr. Heliza to the stage. Zoom to you, Doktor. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Olin kita MC yang begitu bersemangat hari ini. Apa khabar anda semua? Selamat pagi. Anda yang berada di seluruh Malaysia. Okey. So untuk kita tak pernah ada malam. Kita mesti sentiasa pagi dan sentiasa ceria. Okey. So tadi anda dah dengar tentang pesakit COVID positif, di mana kalau kita kata kalau dia dapat infection jangkitan COVID dan dia membentuk immune system. So kalau ikutkan memang sangat jelas apa yang Puan Khadijah ceritakan tadi. So kalau kita nak tanya soalan daripada situ pun kita akan boleh bertanya suplemen apa yang dia ambil yang boleh sampai immune system dia well developed, sangat terbentuk dan macam mana dalam masa 7 hari saja dia punya all the result memang nampak cantik sangat. Okey, so sekarang ni saya tak nak cerita banyak sangat tentang COVID sebab COVID ni kalau ikutkan kita pernah bercerita sebelum-sebelum ni beberapa sesi. Tapi untuk pengetahuan anda sekarang, untuk makluman ya, COVID sekarang ni tengah meningkat. Okey. So kalau ikutkan sekarang ni untuk hari ni saja ya, untuk hari ni pecahan kes baru pun dah 1,208 orang dan yang paling banyak adalah di Central. So be careful orang Central di KL, wilayah Persekutuan Selangor, di mana hari ini pun ada kes umur positif adalah umur 8 tahun. Jadi kalau anda ingin selamat, sebenarnya kita kena jaga diri kita. Kita jaga kita dan kalau boleh anda jangan keluar bawa anak-anak ke mall atau kat luar. Biar kita selamat dalam rumah. Okey? So hari ini saya nak berkongsi tentang slide sikit. Apa yang Puan Khadijah cerita tadi sangat jelas. Kalau ada dapat je even simptom, gejala yang macam COVID tu, ambil apa? Biopsi, triple guard, lepas tu double X, semua untuk meningkatkan immune system kita. Okey, kalau ada acerola cherry lagi pun bagus sebenarnya. Okey. So hari ni saya nak berkongsi sedikit tentang ini adalah vitamin C. Okey. Vitamin C untuk merawat pesakit COVID-19 ni sekarang ni dah menjadi di bawah kita kata bawah clinical research. Bukan kata-kata saja, memang dia buat clinical research dan memang confirm COVID-19 ni boleh dirawat dengan vitamin C. Dan kalau ikutkan sebelum ni kita just kata oh betul ke vitamin C ni, tapi yang the best memang dah sudah jadi clinical research. Dan ini adalah kalau ikutkan, saya besarkan sikit ya. Okey. Ini adalah daripada KKM, kajian daripada KKM mengatakan bahawa high dose of vitamin C, maksudnya kalau biasa normal untuk intake kita harian, daily punya intake kita, maksudnya satu hari kita makan 500 mg saja. Tetapi bila kita kena COVID ni memang kita kena ambil high dose. Even satu biji kalau vitamin C kita, Nutrilite Bio C 500, kita boleh ambil 4 atau 5 biji. Boleh ambil sampai 2 gram 2 atau 3 kali sehari. Terutama ni, ini yang severe COVID ni, patient kat ICU. Ini dia buat kajian, dia tengok patient yang ICU tu boleh recover, maksudnya boleh baik dengan rawatan baik vitamin C. So sekarang ni apa yang kita hendak ragukan? Sebab ini adalah kalau tengok daripada sini, ini adalah kumpulan vitamin C. Ini adalah control group.
dan kita tengok yang recover, yang sangat jadi baik adalah sangat ramai. So jangan kita rasa was-was, kita kena yakin. Sekarang ni is about our belief, kepercayaan kita. So tapi kalau kita nak cari suplemen vitamin pun mesti kita cari yang berkualiti, yang organik. So anda adalah pengguna yang bijak, okay? So sekarang ni, okay, tadi semua faham, even Puan Khadijah pun cakap pakai spray, glister spray. Glister spray tu kalau kata tak semestinya ni kalau kita batuk sesama pun kalau kita spray kat situ hilang rasa sakit-sakit tekak tu. Even sakit gigi pun hilang. So memang bagus glister spray. So hari ini kita untuk kalau nak cerita tentang COVID tu terlalu panjang pula. Ni tadi Puan Khadijah dah bercerita dengan jelas dan saya harap anda pun faham tentang COVID-19. Okey, hari ini saya ingin bercerita tentang kesihatan dari luar kita ni, start daripada dalam sebenarnya. Okey, saya adalah Dr. Heliza Abdul Halim dan business partner saya Encik Muhammad Sharifuddin, dia seorang lawyer dan kami mengucapkan terima kasih kepada Double Diamond Abang Harun dan Kak Muni kerana memberi peluang saya untuk bercakap-cakap, berkata-kata di dalam untuk malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada platform Studio FC kerana memberi peluang untuk saya berkongsi ilmu dengan anda. Okey, saya sudah berpengalaman bekerja selama 20 tahun. Lama dah ya, 20 tahun dah. Okey, macam Abang Harun lah buat Amway dah 22 tahun. Saya bekerja 22 tahun, masih dikerjakan. Akan sambil tu masih membuat bisnes ini as a part time. Okey, dan saya join Amway ni sebenarnya Julai 2013. Ada sebab mengapa saya join masa tu dan kebetulan masa saya join tu memang ayah saya sakit. Daripada situ saya belajar lebih tentang ilmu kesihatan daripada Abang Harun sebenarnya. Okey. So, ini disclaimer saya. Okey, kalau ni just to protect myself. Okey. Okey, next. Okey. So sekarang ni kita nak bercerita bahawa apa yang kita makan tu adalah adalah sebenarnya pilihan kita. Kita nak pilih yang mana sebenarnya. Okey, adakah kita nak makanan yang sihat yang seperti belah kanan ataupun kita nak pilih makanan processed food belah kiri. So sebenarnya pilihan tu di tangan kita. Kita nak jadi macam mana? Sama ada kita nak jadi yang sihat dengan nutritional food ataupun kita nak makan, kita boleh juga hidup dengan processed food. Tetapi apa terjadi kalau kita pilih makanan antara dua ni? Okey, ini perbezaan di antara kedua-dua orang yang makan. Dia boleh hidup juga tetapi bezanya macam ni. Bila kita makan processed food, kita tengok belah kiri ni. Nampak tak Olin? Okey. Nampak. Olin nak yang belah kanan ke belah kiri? Yang besar sebelah kiri. Okay, so nak yang belah kanan ke nak belah kiri? Nak sebelah kanan lah. Belah kanan. Kita cakap kita nak belah kanan. Kebanyakan orang semua nak belah kanan. Nak umpama nak badan kurus, solid. Tapi sebenarnya duduk di Malaysia tak sesenang itu, Olin. Kecuali you duduk kat overseas lah. You duduk kat UK ke memang susah nak cari makanan. Memang masa tu mungkin you akan go for makan sayur-sayur lah. Okey, sekarang ni kalau kat Malaysia ni, McDonald's, KFC, so kebanyakan makanan kita adalah makanan proses. Jadi bila makanan proses tu, itu yang kita pun bila keadaan risikonya 4 kali lebih kena heart attack, kena kencing manis. Bila penyakit-penyakit ni ada, itulah yang kata senang nak dapat penyakit COVID tu. Bila COVID suka menyerang kepada orang-orang yang memang imun sistem dia rendah. Jadi kalau anda seorang yang sihat, kalau anda kena penyakit COVID pun dia tak teruk macam mana. Dia tak teruk seteruk orang yang berpenyakit, kita panggil penyakit metabolik ni. Jadi itu di mana anda kena jaga pemakanan. Dan bila kita sudah badan besar tu memang risiko untuk mendapatkan tidur yang tidak berkualiti, yang terberhenti tiba-tiba, ataupun risiko untuk depression. Budak-budak sekarang ni ramai sangat depression. Sebab apa? Kadang-kadang terlalu nak menjaga diet tapi dalam masa yang sama dia tak cukup vitamin B kompleks untuk sel saraf tu. Sebab itu ramai depression sekarang ni. Ingat, faktor pemakanan juga penting menyebabkan seseorang tu boleh membentuk depression atau tak, ya.
Okey, so ini adalah kalau anda makan banyak makanan yang berkhasiat. No, jangan conteng ya, saya punya slide ni dia ada conteng pula. Okey, so kalau kata kalau kalau ada makan sayur-sayur ni, okey, dia lebih kehidupan anda lebih berkualiti, anda rasa lebih bertenaga semua. Ini memang biasalah. Okey. So sebenarnya apa yang kita makan tu adalah membentuk diri kita. Jadi di mana kalau kulit kita ni dalam 35 hari dia akan shredding, dia akan keluar. So kulit yang baru akan menggantikannya. Bayangkan kalau kita ambil fast food, dia tumbuh juga tetapi tumbuh tu kualiti dia tak sihat. Itu yang mula penyakit-penyakit kanser lah dapat. Kalau sel kita sihat, kita tak ada penyakit-penyakit macam tu. Jadi hati kita berubah lepas sebulan. Sama juga setiap badan kita ni membentuk sel-sel yang baru. Jadi anda adalah apa yang anda makan. Jadi pilihan tu di tangan anda. Okey, faham tak setakat ni? Okey. Berhati-hati dalam apa? Baru tahu 35 hari kulit baru keluar. Tapi kalau kita makan proses food, kulit proses food. Boleh. Yang keluar tu kulit proses food lah. Ya, katakan anda makan protein dah masa sebulan. Dia cantik, dia akan sel akan bertukar juga. Tetapi sel tu jadi sihat. Kalau anda makan proses food, dia tumbuh juga. Tapi itu yang kulit berminyak. Dia macam tu lah. Apa yang kita makan tu, dia akan keluar daripada situ. Okey. Jadi sebenarnya apa yang okey, bagus. So sekarang ni kita ni boleh transform, kita boleh tukar body kita ni. Tapi dengan minda kita ni tukar cara diet kita. Okey. So sekarang ni bersama-sama saya nak beri kesedaran sekarang ni. Kalau boleh saya nak orang yang dalam 200 lebih ni, okey, ada kesedaran untuk menjaga kesihatan. Sebabnya apa? Saya just nak cerita sebab apa? Kawan saya umur sama, belajar medik, 45 tahun, seorang doktor, baru je kena stroke. Dia bukan tak ada ilmu. Doktor pasti ada ilmu untuk nak tahu penyakit stroke, tapi sebab tak ada kesedaran. Kalau kita duduk dalam positive vibe ni, kita nak kawan-kawan kita ni duduk juga dalam keadaan sihat. Okey, kalau boleh sama-sama mengingati. Okey, so sekarang ni kalau ikutkan, inilah pemakanan sihat kita. Kalau kita tengok pinggan sihat Malaysia memang susah nak ikutlah. Suku-suku separuh tu memang susah. Tapi inilah sepatutnya anda kena makan 3 kali 1 hari kalau ikutkan. Anda mampu makan macam ni? Kalau anda mampu, alhamdulillah. Kalau tak mampu, biasanya memang biasa tak mampulah. Saya sendiri pun cakap, saya tak mampu nak buat macam ni. Okey, dan kalau macam ni mampu. Kan? Kebanyakan semua mampu. Okey, makan nasi sedap. Itulah kita nak makan macam tadi kan. Memang terlekatlah tekak umpama ni kan. Kalau macam sate, bagi je. Udang goreng macam tu. Boleh habis 1 pinggan pun. Tak payah suku-suku baru. Okey, dan boleh raya. Okey, so Ali tengok. Ini adalah kita rasa ada kau orang minum. Ada minuman potong kaki, ada juga serve di di kedai. Memang ada macam ni. Inilah sebabnya kita pun ramai orang sakit berpenyakit sekarang ni. Okey, ini penyakit obesity lah kalau kita nak cerita lah. Okey, so kalau kita tengok ni, bila kita ada penyakit ni, kita mudah kena serangan jantung. Okey, saya kawan saya pun lah kalau saya nak cerita. Ramai lelaki lah yang saya tak tahu mengapa, bukan sebab kata perempuan biasa dia health conscious sikit lah. Kalau lelaki ni kadang-kadang dia mungkin makan kat kedai, senang makan kat kedai kan. Tetapi bila keadaan macam ni, kita tengok populasi kita ramai ayah-ayah anak kawan saya ni meninggal di usia muda. Jadi bila you meninggal di usia muda, you ada anak-anak, you rasa kesian ke anak-anak. Kita pun rasa kesian ke anak-anak dia tu sebab macam anak tengah belajar, tak habis lagi nak universiti pun. Jadi kena fikir tu, sebab ni bukan sekadar penyakit saja, itu malah meninggalkan masalah sosial kepada family. Anda kena faham tu. Sebab itu saya suka nak berkongsi ilmu ni supaya anda sedar, even kalau kena stroke, kalau anda ada duduk di atas katil, bedridden, anda rasa anda boleh nak tampung keluarga. Itu saya nak share sekarang ni, berkongsi ilmu dan kalau boleh sama-sama ada kesedaran.
Okey, umpamanya kalau anda dah ada penyakit-penyakit tu, ada darah tinggi, kencing manis semua. Okey, ini cocok insulin. Cocok insulin sampai sepanjang hayat. Darah tinggi pun makan ubat sampai akhir hayat. Anda mau macam ni? Even kalau kena heart attack pun terus kalau tu boleh meninggal dan menyebabkan keluarga tu umbang-ambing. Itu anda kena sedar tu. Sebabnya ini tahun 2018 sebab kematian utama. Sebab kematian utama biasanya heart attack. Tapi sekarang ni stroke dah naik dah yang kedua. Jadi kita nak beritahu bahawa kalau tengok kat sini memang heart attack dengan stroke memang tinggi selain daripada accident lah. Accident tu memang ada jugalah tapi kurang. Tapi sekarang ni penyakit jantung dengan stroke tu sangat tinggi kat Malaysia. Dan yang paling sedih sekali adalah lelaki. So ayah-ayah yang berada dalam Zoom kali ni, anda kena ada kesedaran. Tengok ni, tengok family, tengok keadaan family anda. Kalau anda nak buat sesuatu, fikir ke family. Jangan tinggalkan anak-anak dan isteri anda tanpa bekalan atau tanpa ialah tinggal terumbang-ambing macam tu. Jaga kesihatan masing-masing. Okey, faham ya? Okey, so hari ini adalah video untuk pilihan kita. Pilihan kita nak memilih yang mana. Saya mainkan video ni, anda rasa anda nak yang mana? Okey. Bersedia untuk video? Okey, kejap ya. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Tak nampak video. Tak nampak video. Tempat tadi masa kita play tadi dia okey. Kejap ya kalau macam tu. Okey, sekali lagi kalau kata tak ni nampak tak? Tak nampak juga. So kalau macam tu saya kena keluar kejap. Okey. Okay, stop sharing kejap. Okay, so saya sharekan yang ni. Okay, sebentar. Okay. Tak keluar juga. Okay. Kalau tak keluar video ni tak apa. Kita kita pergi ke terus slide seterusnya. Masa mainkan tadi okey kan Oli kan? Okey. So kalau tak saya tunjuk nanti kemudian nanti di akhir session sekarang ni. Okey. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok kadang-kadang pesakit tu datang kat tempat saya. Lepas tu dia tanya, doktor, apakah makanan ataupun apa makanan yang perlu makan kalau untuk nak merawat sakit ni, kencing manis, darah tinggi ni? Atau dia tanya, ada tak suplemen atau vitamin? Okay, kalau anda yang tak belajar macam umpama, anda tak tahu tentang nutritional medicine, anda rasa anda nak jawab apa? Olin rasa Olin nak jawab apa? Kalau tak tahu, cakap kesian je lah kan. Sekian saja. Tapi tak kena carilah carilah ilmu tu. Tapi kita tak cakap ini. Kita kena masuk Zoom. Tapi kita as a doktor ke, tak Olin pun yang tak belajar. Olin kena cakap macam ni. Okey, kan kita ada pinggan tu, suku-suku separuh tu, makanlah ikut suku-suku separuh. Dan makanan yang apa ni, untuk yang cukup, benda tu, yang setengah tu, adalah makanan yang cukup semua vitamin dan mineral tu. Kalau ikutkan makan yang tu. Itu kita nak cakap ke orang tu. Makan benda tu 3 kali sehari. Itu yang kita nak cerita tu. Tetapi kita kena beritahu vitamin dan mineral ni sebenarnya tak boleh merawat sakit.
Tapi sebenarnya kita punya tubuh badan, Mak kata tadi, si Puan Khadijah kata, kita punya immune system tu yang kita develop. Kita bagi vitamin C, kita nak develop immune system orang tu supaya immune system dia tu sebagai tentera di dalam badan tu untuk merawat sakit. Okey, faham? So sekarang ni vitamin dan mineral tak berawat sakit, kita develop kita punya immune system dalam badan. Apa-apa yang berkaitan dengan kanser ke, penyakit imun ke adalah daripada immune system kita sendiri. Jadi anda yang sentiasa makan sesuatu atau terdedah kepada oksigen yang banyak, contohnya even makan yang karbon daripada sate itu pun, ataupun anda yang kuat makan antibiotik sebelum ni tak ada kesedaran, itu telah merendahkan immune system anda. Jadi kalau anda dah rendahkan immune system, jadi anda kena tingkatkan immune system anda. Okey. Okey, faham ya? Okey. So inilah saya nak cerita. Masa dulu tahun 2013 mula-mula belajar nak tahu, masa 6 7 tahun dulu. Kita belajar, kita nak cuba faham tentang keperluan vitamin dan mineral untuk badan kita ni. Tapi takkan kita nak tunggu ilmu kita tu penuh di dada baru kita nak share dengan orang. Tak, masa tu sambil yang Abah Harun cerita kat saya ni, saya pergi tunjuk kat orang dengan ilmu yang tak cukup sangat tu. Tetapi ilmu-ilmu ni sebab saya tak belajar masa kat universiti. Mana ada belajar masa dekat even bekerja as a doctor pun tak belajar. Jadi apa yang saya belajar ni adalah salah satu daripadanya saya cakap share masa tu, dan terus saya dalam masa yang sama ya, saya belajar juga daripada satu buku ni, What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine. Doktor tu tak tahu pasal nutritional medicine, dia bagi ubat biasa. Ubat biasa tu adalah drug yang boleh kadang-kadang membunuh diri kita sendiri ni. Okey. Jadi anda kena, sebab itu anda kena dapatkan ilmu tu sentiasa daripada mana? Inilah daripada kelas mingguan MW yang Abah Harun buat tu, Zoom tu. Jadi kalau ikutkan ilmu yang berkaitan dengan keperluan vitamin dan mineral untuk kesihatan tubuh badan kita semasa kita sihat atau semasa kita sakit, itu yang dikenali sebagai nutritional medicine. Jadi kat mana kita belajar ni? Tiap-tiap minggu di kelas mingguan MW yang Abah Harun SN Studio FC jalankan. Jadi anda kena datang tiap-tiap minggu, jangan miss, sebab tiap-tiap minggu pasti ada slot Nutrilite. Okey. So kalau poin yang penting kat sini, kalau anda nak jadi doktor, anda ambil benda tu foundation, lepas tu jadi doktor 5 tahun, lepas tu jadi houseman 2 tahun, lepas tu baru boleh practice as doktor. Susah perjalanan hidup tu nak jadi doktor, tapi dalam ilmu nutritional medicine kita kena cari sendiri dan dalami sendiri. Sebab itu datang ke kelas-kelas MW mingguan tu, di mana sebabnya kadang-kadang doktor-doktor pun tak percaya tentang suplemen ni, nutritional medicine ni. Dan kadang-kadang ada juga yang doktor yang tak amalkan ni, dia langsung menghalang anda ambil. Okey. Jadi untuk nak amalkan kita punya suplemen nutritional medicine ni, anda tak perlu lesen yang khusus. Jadi masuk di kelas ni kena dapatlah degree daripada MW. Okey. So daripada situ, apabila saya ada ilmu tersebut, maka saya amalkan untuk keluarga dan rakan-rakan saya yang terdekat. Ini adalah part of keluarga saya. Okey. So contoh yang pertama, saya ada pembantu rumah saya. Okey, penyakit yang saya nak share adalah penyakit ketumbuhan fibroid dan cyst pada kilang telur. Okey. So kalau kita tengok ni, okey, ini adalah saya buat ultrasound. Buat ultrasound di KMC. So kita nak tengok ni, apa yang ada dalam ni adalah bulky uterus. Ini pada 28 Februari 2020 ya. Okey. Sekarang ni dia punya uterus tu membesar 11 kali 9.4 kali 4.4. Kalau kita tengok, okey, dia ada 3 ketumbuhan fibroid ya dekat rahim. Cuba tengok ni kalau boleh tengok. 3.6 kali 2.7 kali 3.5. Satu. Yang kedua adalah 2.1 kali 1.4 kali 2.3. Yang kedua. Yang ketiganya 3.1 kali 2.4 kali 2.8. Besarlah tu. Okey. Dan kalau kita tengok daripada sini ovari. Ovari tu kilang telur. Kilang telur tu ada cyst. 4.6 kali 5.3 kali 2.8. Okey, untuk makluman anda, kena belajar sikit anatomi sebab dah duduk di University of Nutrilite. So anda kena belajar sikit anatomi. Okey, ini
anatomi untuk uterus rahim ni adalah untuk perempuan saja. Ada juga orang perempuan tapi bukan original perempuan, mungkin tak ada lah ni ya. Kita tak ada spesifik ke siapa-siapa. Oh, tak ada doktor. Okey, so orang perempuan saja yang ada rahim dan kilang telur. Okey, kalau tengok kat tengah ni uterus tu adalah rahim. Lepas tu yang menyambungkan kepada kilang telur ovari ni adalah fallopian tube. Yang bawah ni adalah cervix. Cervix tu itu kita kena buat pemeriksaan tahunan atau 2 tahun sekali untuk nak tengok barah pangkal rahim atau tidak. Okey, so yang kita nak cerita pasal fibroid tu adalah pada rahim, dinding rahim. Yang tiga ketumbuhan tu pada dinding rahim tersebut. Okey. So kalau kita tengok daripada sini, apakah rawatan yang kita boleh offer kepada pesakit ni lah, pada saya punya pembantu ni lah. Kalau ikutkan, kalau rawatan moden ni kita operate je lah. Sebab umur dia 45 dan ada anak yang 3 orang. So sebenarnya kita kena buang rahim dengan kilang telur. Semua tu kena buang. Okey, dan kos dia mungkin lebih daripada 5,000 lah sebenarnya kalau ikutkan. Tapi kita ni yang ada ilmu nutritional medicine ni, apa yang kita boleh offer? Anda nak pergi ke operate ke nak pergi ke nutritional medicine. So daripada situ kita boleh offer double X multivitamin kita, vitamin C, all plant protein, coenzyme Q10. So makanlah suplemen ni paling kurang pun 6 bulan. Okey, apa yang berlaku setelah 6 ke 8 bulan saya amalkan. Saya punya ni amalkan. Okey. Yang ni kalau tak perasan tadi, okey, nampak dah baki nanti ada beza ke ni? Tak apalah, tak apa, nanti kita akan buat perbandingan. Okey, ini adalah pada 31 Oktober. 31 Oktober. So baru-baru ni lah. So kalau kita tengok kat sini, nampak tak? Ovari pun dah normal size dah. Nampak sebelum tadi ada perbezaan. Okey, kita tunjuklah beza dua. Ni 8 bulan dahulu, ini sekarang. Okey, nampak tak beza? Dulu sebelum ni uterus rahim tu bulky, daripada 11 tu jadi ke 6 dah. Nampak dia punya ni. Yang 3.6 2 ni dah jadi 2.9 kali 2 1.4. Semakin kecil. Lepas tu 2.1 ni dah jadi 1.8, 1.6 jadi 1. Dan yang ketumbuhan yang paling besar sekali, fibroid yang paling besar 3.1 ni kali 2.4 ni jadi 3 kali 2.1 kali 2.7. Semakin mengecil. Doktor yang buat ultrasound kata jadi kecil. Tapi bila kita nak cakap pasal nutritional medicine, of course lah doktor tu tak ada ilmu tentang ni, dia tak percaya. Dan kita tengok ovari pun masuk kilang telur tu pun dah normal daripada yang sebelah ni ada cyst. Itu. So dia amalkan selama 8 bulan tu, tak berhenti. Itulah canggih tak bibit saya makan coenzyme Q10. Okey. Contoh yang kedua adalah senggugut. Senggugut ni biasa, yang ini kita cerita pasal perempuan sikit lah. Senggugut ni biasa untuk orang perempuan ya. Tapi kalau anda bukan perempuan pun, anda pun ada keluarga, anak, ada mak, boleh kongsi ya. Okey, kalau rawatan moden, of course lah kita bagi Panadol ke painkiller, tetapi kesan sampingannya dia boleh menghentikan darah haid tu. Okey. Jadi kalau kita tak darah haid tak teratur, jadi tak baguslah kita punya patutnya kena buang toksik tu kita berhenti. Jadi kita yang tahu pasal ilmu nutritional medicine, kita boleh bagi kalsium, magnesium, vitamin D. Di mana kita boleh ambil 4 ke 5 biji terus, kita lepas tidur dan sebenarnya tak ada kesan sampingan. Itu yang bagusnya. Okey, Olin nampak Olin? Okey. Nampak, doktor. Okey. Ketumbuhan ni. Ada apa Olin? Nak cerita apa? Pasal perempuan ni sekejap ada soalan dekat chat. Doktor boleh jawab sekejap? Boleh. Soalan pertama, apa beza stroke versus heart attack? Ringkas je doktor. Apa beza stroke dengan heart attack? Stroke tu maksudnya dia kalau kata dekat dia lebih pada otak. Dia macam otak, dia macam saraf mati di otak. Maksudnya dia tersumbat dan dia tersumbat atau dia ada dua stroke, darah atau berdarah atau stroke tersumbat di bahagian kepala, dan apabila satu bahagian dah tak terima blood, tak terima salur darah tu, dia tersumbat tu kan, atau dia berdarah, so satu bahagian akan lemah. Okey. Heart attack ni dia boleh jadi juga tersumbat di bahagian jantung tu sendiri. Jantung, di mana dia boleh partial, sedikit saja dia tersumbat atau terus tersumbat terus heart attack terus. Terus dia boleh pass away. Itu. Faham?
Dan stroke pun, sefaham saya, dia ada quadrant stroke. Dia ada macam-macam jenis stroke. Betul doktor? Ya betul, banyak sebenarnya kalau ikutkan. Banyak jenis stroke. Heat stroke ke, siapa ke, tapi tak apa. Yang tu kita, apa ni, kemudian. kita ada slot lain. Kita next nanti. Soalan kedua doktor. Q&A, boleh? Ya betul. So, boleh soalan kedua? Kita kena habiskan dulu nak Olin. Sebabnya saya takut nanti masa tak cukup pula kan. Saya banyak lagi nak cerita dia. Sebab takut doktor penat. Okey. Setakat ni boleh bertahan. Okey, boleh. Kalau penat signal. Kalau penat saya beritahu ke Olin. Olin take over. Okey. Wow. Okey, so setakat ni ketumbuhan. Saya suka cerita ketumbuhan ni dalam ni sebabnya dari sinilah saya belajar nutritional medicine. Di sini dia adalah memberi pemangkin kepada saya untuk belajar. Sebab sebelum ni saya belajar ubat saja. Sekarang ni saya tak saya suka ni sebab saya nak tunjuk pengalaman saya sendiri. Okey. Ini adalah pengalaman ayah saya pada tahun 25 Jun 2012. Jadi itu adalah tarikh lahir saya. Saya nak beri maklumkan kepada anda semua. 25 Jun adalah tarikh lahir saya. Jadi kalau Happy birthday doktor. Happy birthday. Simpan date ni. Okey. Tapi masa birthday saya tu ini ayah saya tiba-tiba dia sakit kepala dan dia macam tak sedar tu. Okey. So saya buat pergi ke KMC juga buat CT scan dan MRI sekali. Okey, daripada sini, daripada dua result ni, dia menunjukkan bukan saja ada ketumbuhan di dalam otak tu, tetapi dalam ketumbuhan tu ada satu organ kita panggil pituitary. Dalam tu pula stroke pula, ada pendarahan dalam pituitary tu. Okey. So dah lah ada ketumbuhan, ada pula stroke pada pituitary tu. Okey, ini adalah contoh. Okey. Itu okey. Ini adalah kalau anatomi, kena belajar sikit anatomi ya. Ini otak kata stroke tadi berlaku biasa kat otak lah. So kat sini ayah saya punya ni pituitary gland ni kat sini dia punya ketumbuhan tu membesar. Dan masa yang sama dan ketumbuhan tu pula berdarah dalam tu. Okey. So rawatannya of course lah kalau rawatan moden, apa kalau untuk yang ketumbuhan tu operate lah otak tu. Tu doktor kata kalau nak operate tu sama ada ayah awak 50 nak hidup atau 50 tak sedar. Atau kalau dia sedar pun jadi tak betul. Siapa nak pergi ambil risiko tu, saya ke? Semua orang tanya saya. Okey. Ataupun sebab saya masa tu baru mula-mula belajar, memang saya ambil ilmu daripada Abah Harun betul-betul masa tu. So saya amalkan suplemen vitamin dan mineral selama 6 bulan dan tengoklah hasilnya. Okey, macam ni. Masa mula-mula tu ayah saya memang tak sedar tu, dia boleh minum saja. So saya bagi protein daripada pagi sampai petang tu protein je. So sampai 3 hari seterusnya masa tu dah panggil orang semua Pakcik Yasin semula kan. Lepas tu hari ketiga tu dia bangun dia kata saya nak dia kata ayah nak solat lah. Masa tu dia sedar. Saya pun tak sangka. Recovery proses dia sangat cepat. Saya minum protein je masa tu. Sebab dia boleh minum protein je. Dia boleh minum saja. Lepas tu dalam pada tu dia dah recover 3 bulan tu persediaan untuk pergi pembedahan otak yang kita panggil pituitary tu. So inilah vitamin yang kita ambil. Nak capture ambil gambar terus kan. Kan tak sempat pula. Okey. So tapi masa tu doktor pun suruh kita prepare untuk ni untuk pembedahan otak ni. Tapi saya kata tunggu dulu, saya nak bagi masa 3 bulan lagi untuk ayah saya untuk nak bagi check on lah, nak bagi sihat dulu sikit lah. Tapi sebenarnya saya nak bagi nutritional medicine ni. So saya bagi semua vitamin yang ada dalam list ni. Okey, dalam masa yang sama lepas dia 6 bulan macam tu repeat MRI masa tu sebab repeat MRI dekat ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan tu tak ada result tapi dia punya result keluar back to normal. Kembali kepada asal. Lepas tu dia kawan saya tu doktor juga dia kata betul ke ni? You tak buat operation? Saya kata lah saya kan under you, mana nak buat operationnya? Dia pun macam dia tahu benda tu tapi dia tak believe. Believe tu penting untuk kita sekarang ni as yang ada ilmu nutritional medicine. So daripada situ anda bayangkan kalau yang besar tu yang sepatutnya kena buat operate tu tapi sekarang ni kena dia dah jadi kecil dan back to normal, anda rasa apa? Anda believe ke tak believe lagi? Percaya ke tak percaya lagi? Okay. So sekarang ni ayah saya berjalan macam biasa, bawa kereta macam biasa, pernah pergi haji dengan pergi umrah. Macam ni lah saya nak cerita. Ini pasal ayah dan mak saya. Okay, saya doakan kepada mak dengan ayah saya supaya sihat sentiasa. Sampailah ke akhir hayat. Itu yang penting tu. Okay. Allah, amin.
Okey. So Amin, sikit lagi. Saya ni doktor mata. Saya suka nak cerita pasal mata juga, tak kisah. So masalah mata kering ni biasanya memang common, paling biasa duduk dekat orang Malaysia ni. Kalau duduk dalam aircon ni pun orang tak buat operate pun mata kering. Tiba-tiba rasa macam mata berair je. Ni ada seorang ni mata berair. Contoh ni, katakan kenapa mata kita kering? Okey, depan mata kita ni kita ada lapisan, kita panggil tear film. Depan mata kita ni ada ni anatomi lah, anatomi. Kita tak nampak depan pada mata kita ni ada kornea. Kornea tu yang clear tu, depan mata kita tu dia ada 3 lapisan, ada lapisan minyak, lapisan air dengan lapisan gel. Okey. So kalau ikutkan bila kita dah usia, lapisan minyak tu kurang penghasilannya. Bila kurang penghasilan tu air mudah tersejat. Air mudah tersejat, dia beri signal ke otak, lepas tu otak pun beri signal, kata kena keluarkan air mata. Tapi bila keluar air mata tu dahlah dia punya lapisan minyak tu kurang. Jadi sebab itulah kita kata kita ada kalau doktor kat hospital beli artificial tears, nama ubat mata tiruan, artificial tears. Jadi asyik kena pakai benda ni je lah. Boleh nak pakai. Sebab itu kita kata apa yang kita makan dalam badan kita akan keluar sebagai kita punya kesihatan kat luar. Jadi kita amalkan macam ni. Okey, kalau kat ni air mata basuh lah kan. Tapi kita ada nutrition medicine. Kita amalkan salmon omega kompleks. Makan dua kali sehari. Sebiji 2 kali sehari. So daripada situ dalam masa yang sama bukan saja bagus untuk mata, untuk brain pun bagus, tak mudah-mudah lupa, tak nyanyuk. Dalam masa yang sama bagus untuk sendi, dia mati organ lah bagus untuk kolesterol, jantung semua bagus. Itu side effect makan vitamin sebenarnya. Kalau bagi ubat mata ni pakanlah seumur hidup macam tu. Okey, faham ya? Okey. Ini penyakit yang jangan kita jumpa. Bagi saya sikit lagi. Saya rasa dekat nak habis dah ni. Lepas tu Olin boleh bertanya seterusnya. Okey. Contoh penyakit autoimun. Penyakit autoimun ni memang kompleks sikit. Penyakit ni di mana kita ada antibody tahu. Tapi antibody kita ni bila dia tersalah tafsir. Dia pergi serang kita punya anggota badan kita. Kita ada antibody tetapi sepatutnya antibody itu melawan penyakit. Tapi salahnya dia dah tersalah tafsir sistem, dia pergi ke anggota badan yang lain. Contoh rheumatoid arthritis. Sepatutnya immune system tu dia pergi berjalan dalam kita punya jalan darah, tapi dia pergi attack sendi kita. Kita panggil rheumatoid arthritis. Ataupun psoriasis, penyakit pada kulit tu yang warna macam grey kulit. Tu penyakit autoimun. Dan SLE yang muka merah, mala rash tu, dan dia efek juga pada buah pinggang dan ada certain organ tertentu. Okey, kalau rata moden, kita bagi rheumatoid arthritis, kita bagi benda. Of course kita bagi ubat rawat keradangan tu, biasa ubat benda steroid. Kalau anda makan steroid boleh tak hilang radang tu. Tetapi seketika dan dalam masa yang sama dia rosak organ lain. Buah pinggang pun rosak, jantung pun rosak, mata pun ada katarak. Jadi ada stage yang seterusnya. Dia lemahkan immune sistem tu. Contoh methotrexate. Tetapi dalam masa yang sama dia boleh menyebabkan sel tu boleh bertukarkan kepada sel kanser. Kalau kita mengandungkan anak tu boleh jadi cacat. Itu ubat yang rata moden ni. Jadi kalau kita yang tak tahu ilmu nutritional medicine, kita boleh bagi ni. Ambil ni list dia. Multivitamin double X, vitamin C, all plant protein, coenzyme Q10. Makan paling kurang 6 bulan. Okey, boleh? Boleh Olin ya? Faham ya? Boleh, sangat faham. Okey, so bagaimana nak tentukan kualiti suplemen vitamin ni? Saya rasa nanti sebab kita ada video organik dan sintetik, tapi saya rasa macam tak sempat masa. Untuk just nak share dia, beberapa kriteria yang perlu kita kaji lah sebelum kita nak ambil suplemen tu. Nombor 1, dapat maklumat tentang ladang dia. Adakah ladang betul-betul organik? Saya tak risau sebab dalam Nutrilite ni ladang dia memang organik. Kalau kata kita ada masa kan kita share tentang ladang organik dalam video. Dia memang untuk benda tu menghasilkan bahan mentah dia memang totally organik. Dan dia even menanam, menuai semua, memproses semua menggunakan organik. Dan dia ada research and development. Anda sanggup ke nak makan satu suplemen yang buat di Malaysia, bukanlah kata saya nak menidakkan, buat di lokal kita tetapi tak ada research and development, lepas tu buat di belakang-belakang rumah, lepas tu
Lepas tu tiba-tiba bila datang ke macam sebab saya mata lah, klinik mata tu orang tu dah develop cataract. Sebab apa? Dia campur sekali steroid. Itu benda yang tak ada research and development. Dan pastikan kalau satu produk tu, berapa umur produk tu. Jangan hari ni 2 tahun nak bertahan, lepas tu tiba-tiba company dah tutup. Itu yang benda anda kena consider. Sebagai kita nak advice kat orang ni, dan kita nak orang percaya kat diri kita. Dan kita bukan sekadar nak jual ni produk tu, kita nak jual diri kita. Kita kena jaga goodwill kita, nama baik kita. Okay. So ini adalah Abang Harun. Kita tengok sekarang ni Abang Harun macam tu gambar ni. Dia dekat ke Rembok Center. Kalau ikutkan ini gambar dia macam dah berusia sikit. Kalau tengok sekarang ni nampak lebih muda. Nanti anda boleh berkenalan dengan Abang Harun tiap-tiap minggu. Dia ada kelas. Kita tengok gambar ni ke gambar sekarang ni dia muda. Ini ladang yang dia pergilah ya. Okey. Okey, so setakat ini saya memang ada video tapi saya rasa masa tak cukup. So Olin. Okey, saya stop sharing. So, Olin. Okay. Ya. Okay. So kita punya next session adalah untuk Q&A dulu ke atau testimoni? Kalau ikut ni ialah testimoni dulu doktor. Testimoni. Okay. So saya panggil Dan saya punya. Doktor nak rehat dulu ke macam mana? Saya bagi tak yalah. dulu. Boleh. Tadi rasa boleh, macam rupanya tak cukup masa. Okey, teruskan doktor. Dan one lepas stage tak boleh nak berhenti. Okay. So, okay. Assalamualaikum. Dekat sikit. Okay. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Parmi. Setelah 17 tahun berada di Malaysia. Dia memang sebelum ni memang bekerja dengan saya tetapi banyak duduk dengan mak saya lah. Okay. So, untuk sekarang ni saya nak tanya, okay. Nak tanya Parmi lah ya. Okay. Okay. Parmi, bila mula-mula Parmi dapat yang gejala yang dapat macam fibroid tu? Kalau ingat, bila? Aku sikit. Okay. Period berhenti, tak berhenti daripada bulan 1 sampai bulan 2. Tak berhenti-henti tu. Bayangkan 30 hari tak berhenti-henti. Parmi ingat tak lepas ultrasound tu, lepas kita orang buat ultrasound tu, apa rawatan yang suami saya, Cik Din, offer? Sama ada nak pergi operate atau makan vitamin? Parmi rasa? Dia tak nak pergi operate, dia takut. Sebabnya kakak dia pun ada fibroid juga. Memang keturunan ada fibroid. Tapi dia takut nak pergi operate. Dia memilih untuk ambil vitamin. Apa perasaan Parmi semasa Parmi tahu ada penyakit ni? Dia menangis. Saya pun macam apa nak buat ni? Okey. Selain daripada penyakit fibroid ni, ada tak penyakit lain yang Parmi masa tu tengah hadapi juga? Cakap kuat sikit. Banyak penyakit ya. Ada lelah. Lelah tu sebab memang sebelum memang dia ada jangkitan tapi bila dia dah baik jangkitan kuman tu baru-baru dia macam fibrosis, dia dah jadi tak berapa sihat. Lepas tu dia ada lelah lagi, sakit lutut lah. Bila selain daripada cerita sikit penyakit yang kakak Parmi kat Indonesia, apa rawatan yang dibuat ni? Lepas tu dia buat apa? Kakak dia ada penyakit fibroid juga. Kalau boleh benda tu dia cuma tak sihat lah, memang tak sihat ya. Dia tak makan suplemen ni lah. Lepas tu dia memang kena operate sepatutnya kan. Tapi kalau apa vitamin yang Parmi yang amalkan sekarang ni? Kalau ikut. Kuat sikit. Double X. Kalsium, vitamin C, Q10, sama daily. Q10 tu canggih, saya pun rasa canggih. Okey, so sekarang ni apa yang terjadi penyakit lelah juga yang Parmi ada sekarang ni? Lelah dah hilang, jadi side effect vitamin.
Gatal-gatal pun dah tak ada. Okey. Sakit lutut pun tak ada. Jadi rasanya lah nak makan vitamin ni dia dah akan 8 bulan kan. Nak teruskan ke atau nak berhenti? Okey, inilah prospek saya sebanyak itu. Okey. So, okey. Nanti boleh tanya lagi. Okey, so clear semua ya? Okey. Teruskan juga. So, next adalah boleh saya panggil untuk testimoni kedua? Puan MC kita. Silakan doktor. Okey. Silakan. Tak boleh kau duduk sana. Okey. Senang dekat-dekat. Saya jemput testimoni saya datang ke rumah ni. InsyaAllah faham setakat ni COVID kosong lagi lah untuk beberapa minggu ni. Okey. Alhamdulillah. Okey. So ini adalah Zila ya. Okey. Zila. Okey. Zila yang jaga mak kan? Zila ni adalah seorang sebelum ni mengamalkan kontrak lah, tapi bila dah zaman macam ni memang kontrak memang susah nak masuk lah. Tak ada kontrak dah, terhabis kontrak. Tapi sebab buat bisnes invoice perlahan-lahan tak apa, asalkan terus berjalan. So sekarang ni saya nak share ke dia, saya nak kongsi dengan anda, okey, tentang apa yang mak dia amalkan. Mak dia sakit apa sebenarnya? Apa cerita mak sebenarnya? Mak kena stroke kan? Kena serangan stroke. Terus kena serangan stroke. Berapa bila tu? Dia kena tahun 2018. Okey. Lepas tu dia kena stroke. Bila pergi hospital, doktor sahkan ada salur darah dia yang retak. Salur darah retak tu. So ada berlaku pendarahan. So ada berlakunya pembekuan darah di salah satu salur darah di jantung. So ada darah beku. So saya terus call Dr. Haliza dan terus consult. Dia masuk hospital lebih kurang dalam 4 hari dan balik kat rumah tu terus pergi cari Dr. Haliza dan terus beri vitamin. Tak pergi pun alternatif lain sebab saya percaya kepada Nutrilite. Okey. So mak saya tak banyak sangat ambil vitamin. Kita consult dengan Dr. Haliza, mak saya ambil enzyme and dengan protein. 2 vitamin tu je lebih kurang dalam 3 bulan saya teruskan dengan vitamin tu. Pergi jumpa, temu janji dengan doktor hospital besar, hospital kerajaan. Dia punya darah beku yang di jantung tu tak ada. So buat pula CT scan untuk tengok betul-betul darah beku tu memang tak ada. So doktor hospital tanya makan apa. Tapi sebab masa tu Dr. Haliza cakap you kena ambil banyak protein tu Zila. Sebabnya tapi saya tak tahu macam mana darah beku tu memang boleh hilang. Dan teruskan juga vitamin sampai ke 6 bulan. So saya nampak proses vitamin tu membantu ibu saya tu. Sebab daripada 3 bulan ke 6 bulan ke 7 bulan ke 8 bulan saya duk pantau mak saya dengan vitamin. Semakin kurang dia punya ubat hospital. Dan bila saya buat temu janji dengan doktor hospital, mak saya ni antara pesakit yang sentiasa akan ubat hospital tu ambil makan kurang. Tak pernah lagi tempoh dia ubat hospital tu bertambah. Yang saya sentiasa berdebat dengan doktor-doktor di hospital ni sebab saya pun dapat ilmu daripada Dr. Haliza. Tak semua doktor hospital boleh terima tentang vitamin. So sebab kita ada ilmu, kita ada pengalaman macam mana vitamin boleh membantu untuk proses pemulihan sakit tu. So kita ada point kita boleh bercakap dengan doktor hospital. So dia boleh terima. Dan yang paling penting kita boleh nampak proses vitamin tu bantu. Sebab ada pengurangan daripada ubat-ubat hospital. Untuk makluman, mak Zila ni memang ambil warfarin. Mak saya ambil ubat yang agak cerewet. Ya. Saya nak pantau dia punya kandungan darah tu nak beri stabil 2.7, 2.8, 29 tu memang sangat-sangat susah. Sehinggalah saya nampak protein tu memang boleh tolong dia. Saya memang dapat bacaan yang memang sentiasa tepat. Sehingga doktor hospital pun cakap, mak umur 78, memang you takkan dapat bacaan 2.7, 2.8 Zila. Dia cakap kan. Tapi mak saya boleh dapat bacaan tu. Tapi tak pernah tinggal protein lah. Okey, nak tanya Zila. Sebenarnya Zila belajar mana ilmu-ilmu penyakit ni? Belajar dia dekat kelas
kalau sebelum ni dulu, sebelum kita ada Zoom, saya dulu selalu pergi attend kelas-kelas yang di Kuantan. Pergi memang di kelas lah. Saya cuma dapat ilmu tu di kelas. Yang balik, kita dapat ilmu, dia kita share, kita kongsi dengan semua orang, dengan ahli keluarga. Okay? Berapa lama Zila kena datang kelas ni untuk belajar, nak dapat ilmu macam tu? Saya nak dapat ilmu tu daripada pergi kelas, dan keluar dah boleh present, tanpa bantuan Dr. Haliza, semua boleh present sendiri, berdasarkan lebih kurang dalam 1 tahun jugalah. Nak belajar, proses belajar memang ambil lama. Agak lama. Doktor pun belajar 5 tahun. Ni setahun ni belajar betul-betul. Ambil ilmu. Biasanya lepas balik pada kelas, sekarang ni Zoom dah agak senang. Dah kan? Betul. Dulu balik pada kelas, dia rehat sekejap, terus present lah, cakap seorang-seorang dengan suami, duduk dengar dulu. Sebab kita nak confidence setiap ayat yang kita keluar tu, kita nak share dengan orang supaya kita, bagi saya, apa yang kita present tu adalah melambangkan diri kita. Soalah. Saya tak boleh lah nak present pasal vitamin C tu macam kita macam lembek je orang cakap kan. So kena confident lah pasal vitamin tu. Nak cerita pasal orang nak tahu kehebatan. Sebab kita akan berhadapan dengan soalan, dia punya beza dengan vitamin kat luar. Ada berjuta-juta, ada beribu-ribu vitamin C kat luar. You nak combine, nak cerita pasal kehebatan Nutrilite. So kena ada ilmu pasal Nutrilite lah. Okay. So anda dah dengar ya, sebenarnya satu tu adalah datang daripada diri kita. Macam mana kita believe. Macam saya nak cakap ke kawan saya pun susah. Kawan-kawan saya ni, dia doktor, memang dia tak belajar. Saya nak dapatkan belief tu. Memanglah susah. So sekarang ni kita kena percaya. Okay. Sebab dia part of kita punya makanan juga. Apa yang kita nak risau pun. Sebenarnya. Okay. So kalau ikutkan banyak soalan nak dijawab untuk hari ni Olin, macam manakah saya nak menjawabnya dalam masa 15 minit. So saya ada beberapa soalan daripada Puan floor manager kita. Saya tak tahu mana satu saya nak jawab tu sebab terlalu banyak. Doktor, soalan Olin akan kami dah pilihkan soalan kami baca. So saya akan bacakan soalan-soalannya. Saya mengucapkan sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kepada saya punya testimoni saya. Berita bukan untuk orang. Ya betul, terima kasih juga. Mereka hebat. Okey doktor. Terpukau saya dengan ilmu Dr. Haliza yang doktor kongsikan tu. Maklumlah dah 20 tahun dalam bidang perubatan ni memang macam-macam yang pengalaman yang baik yang nak dikongsikan. Okey, tak apa, kita akan buat sesi kedua kot nanti. Okey, sebelum kita teruskan Q&A, kita kasih Dr. Haliza bernafas sekejap. Right? So kita bagi kuis ikut tim. Tadi kan saya janji ada kuis. Okey, tapi satu soalan je. Buat kuis dulu ya. Satu soalan je untuk kawan-kawan di Central, Selatan, Utara dan juga di Pantai Timur. Okey, so jawab nama tim anda dulu baru jawapan ya. Satu soalan saja iaitu mata kering kita perlu makan apa? Suplemen Nutrilite yang manakah yang sesuai dimakan apabila mata kita kering? Okey, sambil tu jawab, FM akan kira markah anda dan kita sambil-sambil dengar soalan daripada kawan-kawan kita untuk Dr. Haliza jawab. Okey, doktor dah minum? Okey. So soalan yang pertama doktor. Doktor, betul ke orang yang ada sis tak boleh consume protein? Doktor suara tak dengar. Doktor on suara dulu. Okey dengar ya. Okey. So sebenarnya kalau ikutkan dia ada 2 skop otak. Tapi kalau ikutkan sis ni dia orang takut nak makan sebab kalau ikutkan soya tu sendiri adalah sumber kita kata menyebabkan ketumbuhan, tetapi sebab apa yang saya dah cuba amalkan sekarang ni untuk yang even kepada bibik saya si Parmi ni, sebab bila dia makan protein, sebab protein kita protein yang bukan the whole protein, dia ambil ekstrak dia, apa yang penting saja, phytonutrient saja dia ambil. Sebab itu kalau protein yang pure, you makan macam soya, air soya you blend tu, memang saya tak suggest. Tapi untuk saya, untuk ni untuk saya punya setakat ni, saya memang beri protein dan kalau tengok daripada situ memang ada proses pembaik pulihan. Tetapi kalau anda rasa was-was, dia ada 2 keadaan yang related to hormon yang orang rasa was-was sangat nak makan. Nombor 1 adalah
ovarian cyst tadilah. Nombor 2 adalah breast cyst. Benda tu pun orang rasa risau juga. So kalau rasa tak sure, boleh tak payah makan. Tapi kalau macam tu ambil double X dengan coenzyme Q10. Okey, boleh? Okey, Alhamdulillah. Maknanya ada 2 solution. Sama ada ambil protein juga. Kalau tak berani, kita boleh ambil double X dengan CoQ10. Betul tak? Betul. Alhamdulillah. So, soalan kedua. Kenapa jika ambil ubat hospital yang berterusan boleh menyebabkan masalah buah pinggang dan masalah kesihatan? Sangat suka untuk sebagai seorang doktor nak menjawab sebab dia ada orang trik kat doktor situ. hospital nak jawab. Sebab kalau kita takut macam ni, okey, katakanlah ya macam ni. Sebab itu setiap ubat yang kita beri itu adalah drug, chemical. You tahu drug, chemical yang kita makan dalam badan tu, okey, katakan sebab apa? Kalau masa zaman kita ada bajet dulu, sebab itu setiap kali 3 bulan sekali tu kita kena monitor benda tu buah pinggang dengan liver. Sebab itu kita ambil renal function test dengan liver function test. Nak tengok fungsi buah pinggang. Sebab ada serta-serta ubat memang akan memberi kesan yang tidak baik kepada buah pinggang. Dia merosakkan buah pinggang. Okey. Jadi sebab itulah anda kena tahu sebab bukan ubat ni kita ubat tu baik, macam baik untuk badan kita, organ kita. Jadi memang bila kita nampak dia berubah dia punya bacaan tu, kita akan tukar kepada ubat yang lain untuk menggantikan ubat yang tengah makan ni. Itu kalau saya cakap kan side effect lah, kita panggil side effect of medication. Memang macam tu. Okay, faham. Nak cakap tu sebab takut juga lah ini. Ya, faham. So, kawan-kawan, kita sendiri faham ya. Okey. Okey doktor. Kita dah pukul 10.20 sebenarnya. Ini soalan terakhir lah ya doktor. So, boleh bagi suggestion supplement untuk saya yang mengalami bacaan platelet darah yang tinggi 900 plus sejak setahun yang lepas. Apa yang tinggi? Platelet darah. Platelet? Platelet darah tinggi biasanya normal platelet 150 kepada 450 sahaja. Kalau kata kalau dalam denggi tu pun boleh jadi sampai turun kan. Ini kalau lebih ni ada something lah dalam darah yang tak normal. Biasanya kena tengok penyakit-penyakit darah yang lain. Boleh doktor nak suggest suplemen. Okey. Boleh you nak ambil protein, you nak ambil coenzyme Q10 boleh, tetapi sebenarnya anda kena jumpa doktor yang betul. Kita panggil ada hematologist, doktor yang bahagian darah tu. Jadi bila dapat platelet tinggi tak normal dalam badan, bukan normal, range yang normal 150-450. Jadi anda kena jumpa dulu doktor medical akan suggest pergi jumpa hematologist. Daripada situ kita akan buat diagnosis dulu. Mungkin dia ada kita panggil penyakit platelet lah, platelet yang berlebihan. Macam kalau kita ada kanser sel darah putih, kita ada benda tu kanser kanser kita benda tu tak normal, range bacaan tu tak normal. Dapatkan diagnosis dulu, lepas tu baru saya boleh suggest. Kalau dah masa yang sama sementara nak menunggu tu, boleh ambil protein, just nak repairkan dia punya salur darah tu. Dalam salur darah tu mesti ada 3 komponen, salur darah merah, sel darah putih, pembekuan darah. So benda tu adalah dalam komponen darah ambil protein. Protein dulu. Lepas tu nak repairkan kepada sel yang normal, ambil coenzyme Q10. Double X pun tak ada masalah. Tapi diagnosis tu penting, jangan ambil mudah. Sebab biar kita tahu diagnosis awal. Okey. Banyak saya soalan doktor tapi memang banyak soalan. Saya tak boleh nak jawab semua. Saya kalau tak session kita mungkin pukul 1-2 pagi. Macam tu tak habis. Okey. Doktor, satu soalan last. Sebab yang lain-lain tu nanti doktor akan jawab dalam Facebook. Doktor boleh? Saya try tu. Okey. Tapi saya ada khusus. Saya ada khusus. Sama-sama khusus tu saya try jawab. Doktor nak menolong pun kami dah sangat bersyukur. Okey, last. Ini janji last. Last. Okey. Urat lutut koyak pada bulan 3. Apa? Urat lutut. Urat lutut. Okey. Pada bulan 3. Lepas tu bulan 10 jadi makin teruk sebab main badminton. Okey. Urat jadi putus terus. Lepas tu tempurung berlubang.
Tempurung lutut berlubang. Sekarang guna tongkat. Nak tahu boleh rawat tak dengan Nutrilite? Okey. Setiap penyakit ada ubatnya. Sama ada jumpa atau tak. Sama juga dengan COVID. Ada penyakit, dia bukan ubat itu macam semestinya ubat, direct ubat. Sebab ni adalah tentang sel yang tak sihat dan kita boleh repair. Okey. Bila sel boleh repair, sebenarnya dia kena buat endoskop lah kan. Tak kena repairkan sel tu. Sampai berlubang-lubang lutut ni. Kalau kita tengok pun, kita dengar pun kita takut. Artroskopi, buat skop yang dekat lutut tu. Tengok mana. Dia ada banyak. Kalau urat tu mungkin ligamen lah kot. Okey, kita ada banyak ligamen kat lutut tu. Okey, so pastikan. Okey, kat ligamen tu, dia boleh nak menyambungkan ligamen dulu. Okey, nak menyambungkan ligamen ni ambil benda. So omega yang ni tak apa, double X pun, protein, biasa vitamin yang untuk repair sel ACE kan. Lepas tu dengan double X. Lepas tu untuk yang nak menyambung antara sendi-sendi tu ambil omega. Lepas tu nak tambah yang lain tu tak ada masalah. Cal-MACD daripada sendi kepada tulang boleh tambah je benda tu sebenarnya. Tapi sesuatu sel yang agak kronik kalau lama je tak boleh expect hari ni makan dalam sebulan baik. Tak. Dia memang kena ambil masa. Kita tengok. Kalau tengok bibik saya tadi. Berapa lama kena ambil? 10 bulan. Itu pun dia makan bajet-bajet. Saya kata dia sebab dia kesian kat saya katanya. Kualitas gluten tu bukannya murah tau. So dia pun kata tak apalah, lepas ni boleh tak selang sehari? Okey, dia ada considerate lah saya kan. Jadi dia selang-selang sehari. So sebenarnya boleh. Kita suplemen kita ni untuk merepairkan sel kita. Kita makan dalam masa yang sama, lama dan 3 ke 4 bulan, baru kita nampak dia punya proses baik pulih. Sabarlah sebenarnya. Doktor kata vitamin A, CE. Tapi vitamin A, CE. Kalau kata bajet susah kan, ambil double X terus. Senang cerita. Ambil double X, omega, protein, ambil yang basic tu pun dah cukup kalau kata bajet sangat. Tapi kalau kata ada bajet lagi, apa salah ambil glukosamin, yang berkaitan dengan sendi, ambil Cal-MACD, benda tu adalah membantu lagi. Faham? Okey, faham. Okey. Kawan, doktor bantu, yang mampu saya bacakan soalan. Setakat itu sahaja. Sedih juga saya nak berakhir ni. Sedih kan? Tak apa doktor, nanti kita minta Studio FC buat siri kedua. Nampaknya sambutan memang sangat hebat. 289 dalam Zoom dan 100 lebih tadi, 120 dalam Facebook. So memang banyaklah follower doktor ni. Peminat doktor memang ramai. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih banyak-banyak. Kawan-kawan yang bertanya, nantikanlah, bacalah selalu, nanti doktor pelan-pelan jawab ya. Okey. So kawan-kawan, setakat ini sahaja perkongsian daripada Dr. Heliza. Satu tepukan hebat untuk Dr. Heliza kita yang jauh dari Kuantan, beria-ia berkongsi dengan kita sebab saya kesian dekat dia tapi dia kata tak apa, boleh pergi lagi. So satu tepukan hebat untuk doktor. Thank you. Alright. So kawan-kawan, itulah Studio FC, kita bersama-sama menyampaikan yang terbaik untuk kita semua, okey? Dan satu lagi program kita yang juga sangat hebat, Studio FC khas membawakan kepada kita satu lagi program. Yang ini kena take note, tarikhnya 22 hari bulan November 2020, Ahad next week. Okey? Iklan dah keluar dah ni kat depan ni. So programnya adalah Nutrilite Hebat Mama Talk. Ini dari company Amway, khas untuk tim Studio FC saja. Kalau berdaftar bawa MB dalam tim lain bukan Studio FC, tak boleh masuk. Tak boleh join program ni. Hanya untuk kita. So kalau anda semua rasa Studio FC memang hebat, anda type hebat dekat room chat. Okay? So satu tepukan hebat untuk pimpinan Studio FC kita yang di FB type hebat, di Zoom juga type hebat. Ya, dan buat capital letter. Hebat. Siapa join program ini berpeluang untuk dapat hadiah misteri dari company. Hadiah misteri kita tak tahu apa, nanti kita akan dapat tahu pada 22 hari bulan nanti. Syaratnya, ini penting. Anda perlulah memiliki set 7 days hebat mama dan simpan resit pembelian anda. Itu syaratnya untuk anda ikuti program ini. Okay? So dah dapat belum? Ini set hebat mama saya. So semua kena ada ini dan juga simpan resit pembelian. Okay?
So mama aja ke? Mama je lah. Papa pun boleh. Macam doktor kata tadi, papa kena sihat. So papa mesti belikan untuk mama. Papa simpan resit. Macam tu. So dapat hadiah, share sama-sama. Okay? Pergi melancong pun sama-sama kan? Alright. So siapa yang mahu rebut kan? Rebut hadiah misteri dan juga nak masuk Hebat Mama Talk ni. Macam hari ni kan best kan? Health Talk ni memang best. So Hebat Mama Talk ni jangan lupa dapatkannya cepat. Malam ni juga buat online ataupun esok. Kenapa? Sebab 17 hari bulan sistem breakdown sampai 23. Event 22. So anda mesti beli hari ni atau esok juga. Kalau tidak 17 breakdown sampai 23, bye-bye, tak dapat masuk. So sahut cabaran saya, beli sekarang. Alright. So kita sudah sampai ke penghujung program malam ini. Pemenang kuis untuk soalan tim tadi saya umumkan. Saya umumkan kiraan floor manager kira betul-betul tahu. Dia tak boleh marah kami. Okay, tempat keempat. Tempat keempat. Allah, malaslah nak cakap. Tim Selatan dengan 13 room check. Saya rasa FN salah kira. Ni mungkin 33. Okey. Tempat ketiga, Timur, Pantai Timur 15. Tempat kedua ialah Utara 23. Dan pastinya Central adalah tempat pertama. Salah. Utara. Utara adalah tempat pertama kerana 23 di saat-saat akhir dia memotong time corner. Central jadi nombor 2. So tahniah Utara. Anda hebat. Kuis malam ni anda menang. Dr. Eliza tepuk tangan. Dr. Eliza bukan Pantai Timur, Utara. Tak apa. Kita sokong semua. Okey, tahniah semua. So program kita setakat ini sahaja. Sedih kan macam Dr. Eliza kata? Sebab Nutrilite Talk ni sangat perkongsian dari hati. So thank you semua kerana support. Thank you council members kerana memberi ruang kepada kami untuk belajar. Thank you semua leaders kerana bersungguh-sungguh dalam menyediakan satu platform untuk kami semua belajar. Dan thank you semua kerana tanpa anda kami juga tak dapat menyampaikan sesuatu. Jadi yang paling penting, tanpa Studio FC, siapalah kita. Betul? So lepas saja program ini, apa lagi? Cepat-cepat log in MWay to you. Beli set Hebat Mama supaya kita boleh masuk Hebat Mama Talk pada 22 hari bulan nanti dan akan dapat hadiah. So setakat itu sahaja untuk malam ini. Jumpa anda di puncak kejayaan dan segala kelemahan, kesilapan maafkan saya dan segala kelebihan datangnya dari Allah SWT. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi.